Sekarang saya akan membentangkan perancangan PDP berdasarkan model Azure. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada saya, Ong Jing Pei, Atira Sofia, dan Lim Reja. Pertama sekali dalam perancangan model Azure ialah analisis. Dalam analisis ini, terdapat 3 ciri umum yang telah dianalisiskan, iaitu kelas 2 bestari, bilangan ialah 25 orang murid, umur murid ialah 8 tahun. Seterusnya ialah pengetahuan sedia ada, iaitu murid telah mempunyai pengetahuan tentang jenis ayat peringata. Yang kedua ialah murid pernah menggunakan ayat peringata. Dalam analisis ini juga terdapat gaya pembelajaran murid. Pertama sekali ialah auditori yang merangkumi 40%, seterusnya ialah kinestetik 20%, dan akhir sekali ialah visual 40%. Model Azure yang kedua ialah state objektif, iaitu nyatakan objektif ataupun hasil pembelajaran. Dari segi kognitif, di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 10 ayat peringata dengan betul. Dari segi efektif pula, objektifnya ialah murid kelihatan teruja apabila dapat membuat latihan dalam bentuk permainan dengan menggunakan word wall. Yang kedua ialah murid kelihatan teruja apabila guru menggunakan laman web pembelajaran yang menarik untuk mengajar. Perancangan model Azure yang ketiga ialah select method, media dan materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan sumber. Dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan ialah kaedah perbincangan. Dalam hal ini, murid berbincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan latihan yang diberikan. Kaedah yang kedua ialah kaedah penyoalan. Guru akan bersoal jawab dengan murid berdasarkan video yang ditonton. Kaedah yang ketiga ialah kaedah berpusatkan murid. Murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kaedah yang keempat ialah kaedah berpusatkan bahan, iaitu guru menggunakan banyak bahan seperti komputer riba, video, dan laman web pembelajaran bagi mencapai objektif pengajaran. Bagi media yang digunakan ialah komputer riba dan projektor LCD, video, laman web pembelajaran, WordWall, dan juga Google Form. Bagi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan ialah laman web pembelajaran dan laman web. Sekarang, saya serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan saya, yaitu Saudari Lim Reja. Terima kasih kepada Saudari Ong Jing Pei. Salam sejahtera, nama saya Lim Reja. Sekarang saya akan membentangkan utilize media, iaitu gunakan bahan, sumber dan media. Pertama, guru akan menayangkan video perbualan yang menggunakan ayat penyata kepada murid-murid dan guru memaparkan laman web pembelajaran di hadapan kelas yang mengandungi nota mengenai ayat penyata. Seterusnya, guru menayangkan video yang terdapat dalam laman web pembelajaran dan akhir sekali, guru menggunakan WordWall sebagai latihan yang perlu dilaksanakan oleh murid. Aplikasi WordWall ini boleh menarik perhatian murid dan minat murid untuk belajar. Bagi require learner participation, iaitu libatkan pelajar dalam pembelajaran. Dalam set induksi,
guru telah menggunakan strategi pemusatan bahan dan murid. Murid terlibat secara aktif dalam sesi ini. Guru memaparkan sebuah video perbualan mengenai membuang sampah yang terdapat penggunaan ayat penyata. Seterusnya, guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan video tersebut dan guru akan mengaitkan video tersebut dengan isi pelajaran pada hari ini. Bagi langkah satu pula, murid juga terlibat secara aktif dan strategi yang telah digunakan iaitu pemusatan bahan dan murid. Pertama sekali, guru akan memaparkan laman web pembelajaran yang mengandungi nota ayat penyata. Seterusnya, guru meminta murid menonton video tentang ayat penyata yang terdapat dalam laman web. Selanjutnya, guru membacakan penerangan tersebut terlebih dahulu dan diikuti oleh murid. Dan akhir sekali, murid diminta membaca penerangan ayat yang penyata yang terdapat dalam laman web tersebut secara bacaan mekanis. Bacaan mekanis ini iaitu secara bersuara dengan intonasi dan sebutan yang betul dan sesuai. Bagi langkah 2, murid juga terlibat secara aktif dan strategi yang telah diaplikasikan iaitu pemusatan bahan dan murid. Pertama sekali, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Secara berkumpulan, murid diminta berbincang dan menjawab semua latihan menggunakan aplikasi WordWall yang terdapat dalam laman web. Seterusnya, guru akan berbincang dengan murid mengenai jawapan yang telah diberikan oleh setiap kumpulan. Kumpulan yang dapat markah yang tertinggi akan diberikan hadiah. Dan guru akan menerapkan nilai murni iaitu kerjasama antara murid. Langkah 3 pula, murid akan terlibat secara aktif dan strategi yang telah digunakan iaitu pemusatan bahan dan murid. Secara individu, murid diminta menjawab ujian menggunakan Google Form yang disediakan dalam laman web. Seterusnya, guru akan berbincang dan menyemak jawapan murid dan akhir sekali guru akan memberi penubuhan. Bagi penutup pula, murid juga terlibat secara aktif dan strategi yang telah diaplikasikan iaitu pemusatan guru dan murid. Pertama sekali, murid akan bersoal jawab dengan guru mengenai topik yang telah dipelajari pada hari ini. Beberapa orang murid diminta untuk merumuskan isi pelajaran pada hari ini. Dan akhir sekali, murid dipuji atas kerjasama dan respon yang telah diberikan. Bagi evaluate dan revise pula, iaitu nilai dan semak semula, pertama sekali, guru akan mengedarkan soalan pemahaman berkaitan dengan ayat penyata untuk menguji kefahaman murid dan guru akan membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan pembelajaran. Bagi nilai dan semak keberkesanan media dilaksanakan selepas pengajaran dan nilai dan semak pengajaran guru pula dilaksanakan selepas pengajaran. Sekarang saya akan serahkan kepada ahli yang ketiga iaitu Atira Sofia. Baiklah, seterusnya saya Atira Sofia binti Asrazwan akan menyambung pembentangan ini. Saya akan menunjukkan contoh penggunaan elemen multimedia yang terdapat dalam laman web pembelajaran ayat penyata dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP Murid Darjah 2 berdasarkan model Azure yang telah diterangkan tadi. Pada langkah yang pertama, guru akan memaparkan laman web pembelajaran ayat penyata ini kepada murid-murid. Terdapat dua video yang akan ditayangkan kepada murid-murid. Video yang pertama ialah video perbualan yang menggunakan ayat penyata. Video ini guru akan menayangkan video pertama yang terlebih dahulu dan akan meminta murid untuk mengenal pasti ayat penyata yang digunakan dalam perbualan berdasarkan video yang ditonton. Seterusnya bagi video yang kedua pula merupakan satu video pengenalan ringkas bagi topik ayat penyata ini. Tujuan video ini ditunjukkan kepada murid-murid adalah untuk menarik minat awal murid untuk belajar dan untuk lebih meneroka tentang ayat penyata lagi. Video yang kedua ini adalah video pengenalan mengenai ayat penyata secara ringkas, secara menyeluruh yang akan membuatkan murid-murid akan rasa teruja untuk lebih meneroka tentang ayat penyata, tentang contoh ayat penyata, bagaimana ayat penyata ini ditulis dan diucapkan.
Seterusnya, guru akan menunjukkan nota ayat nyata ini kepada murid-murid. Nota yang disediakan dalam laman web pembelajaran ini adalah lengkap dan ringkas. Jadi ini akan memudahkan guru untuk mengajar selain dapat memudahkan murid untuk faham. Pertama sekali guru akan baca nota ni dan diikuti bacaan ini oleh murid secara mekanis. Misalnya guru akan baca ayat penyata merupakan ayat yang diucapkan dengan maksud untuk membuat satu pernyataan. Dan seterusnya guru akan minta murid secara beramai sekali untuk mengikut bacaan guru. Guru akan baca setiap nota ini. Pada bahagian seterusnya juga nota ayat penyata yang akan guru baca. Selain itu, guru juga akan menerangkan mana-mana maklumat atau perkataan yang tidak difahami oleh murid. Jadi sementara guru baca itu, murid juga boleh menyatakan apa yang mereka tak faham. Jadi guru dapat jelaskan dan murid dapat fahamlah setiap maksud perkataan yang mereka baca. Ini semua merupakan nota yang ayat penyata yang dapat guru terangkan kepada murid-murid. Dengan mudah. Ini pula merupakan contoh ayat penyata yang dapat guru tunjukkan kepada murid-murid. Terdapat beberapa contoh yang telah dinyatakan dalam laman web pembelajaran ini. Misalnya, contoh pertama ini, Encik Lee suka makan buah tembikai. Jadi, murid yang melihat laman web pembelajaran ini, dia lebih mudah untuk faham kerana dia nampak, dia lihat sendiri cara penulisan ayat penyata ini. Bukan sahaja cara untuk membaca ayat penyata. Jadi, murid lebih senang dia lepas hasil pembelajaran ini, dia dapat tahu bagaimana nak tulis ayat penyata. Bagi langkah yang seterusnya, pertama sekali guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap murid ditindaki untuk membuat latihan dalam kumpulan. Pada bahagian latihan dalam laman web pembelajaran ini, terdapat 4 latihan word wall, iaitu latihan ayat susun ayat penyata, latihan lengkapkan ayat penyata, padankan jawapan dan juga pilih jawapan yang betul. Pada bahagian ini, setiap kumpulan, murid dalam kumpulan dikendaki untuk berbincang sama ahli kumpulan untuk menyelesaikan semua latihan ini dalam masa yang telah ditetapkan. Oleh demikian, kerjasama antara ahli kumpulan adalah sangat penting supaya dapat menyiapkan keempat-empat latihan ini dengan cepat dan betul. Misalnya, bagi latihan lengkapkan ayat penyata, murid dalam kumpulan hanya perlu tekan murid dalam kumpulan bolehlah berbincang satu sama lain untuk menyelesaikan latihan. Dan seterusnya akan mendapat markah lah. Jadi bagi kumpulan yang dapat markah terkumpul yang paling tinggi, guru akan memberikan peneguhan. Selepas setiap kumpulan telah siap menyelesaikan keempat-empat latihan ini, guru akan berbincang dengan murid berdasarkan latihan yang telah dilaksanakan. Hal ini kerana mungkin ada kumpulan yang tak betul semua, ada soalan salah. Jadi guru akan berbincang supaya memastikan semua murid faham mana yang jawapannya betul, kenapa jawapan ini betul, kenapa jawapan ini salah. Pada langkah seterusnya, guru akan membuat langkah penilaian, iaitu pertama guru akan menunjukkan pautan Google Form yang terdapat pada hujung laman web pembelajaran ini. Guru akan meminta setiap murid untuk menjawab Google Form tersebut bagi menilai kefahaman murid terhadap apa yang telah dipelajari. Sebelum itu, guru akan menunjukkan cara bagaimana nak jawab ujian ayat penyata ini menggunakan Google Form. Selepas setiap murid telah menyiapkan ujian ini dalam masa yang ditetapkan, guru dengan mudah dapat melihat keputusan murid dan dapat menilai murid yang dapat menerima pembelajaran yang baik dan mana murid yang prestasinya kurang baik. Jadi guru akan dapat berikan fokus yang lebih lah pada murid yang
kurang baik. Oleh itu, dapat saya simpulkan di sini, guru dapat menggunakan laman web pembelajaran sebagai bahan bantu mengajar supaya pembelajaran murid menjadi lebih menarik dan juga efektif. Murid juga akan tidak akan bosan dan lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Setakat ini sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.